Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati sekalian. Datuk-datuk, nenek-nenek, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Hari ni tadi saya nak menyambung yang terlepas. Yang terlepas ni bab illa Allah. Illa Allah tadi. Yang terlepas saya buka sampai tang la ilaha. Lepas tu saya tak tunjuk gambar kat sini macam mana cara nak buat dia kan. Hari ni saya sambung bagi habis. Kudrat adalah ilmu hayat tadi. Dia masuk kudrat qadirun maridun alimun hayun. Jadi itu saya tak tunjuk. Saya tunjuk garis-garis macam tu. Tadi gambar sekat yang nampak. Tak habis kan. Hari ni saya buka cerita dia bagi habis. Jadi kita teruskan pengajaran kita. Ini makna kata apa tadi? Kita pusing sikit kamera. Okey, cukup. La ilaha kita dah belajar itu hari dah. Yang terlepas kita dah belajar. Saya pakai baju petak-petak hijau tak salah saya. Saya pakai baju petak hijau. Tapi saya buka tu tak habis. Di papan hitam dia balik balik sana. Dia jadi saya tak pusing kamera nak tunjuk kudrat adalah ilmu hayat tadi. Nak bagi habis kan. Jadi saya bercakap ya kan, jadi lindung bayang. Jadi saya tak nampak kan. Jadi hari ni saya buka ni bab ila Allah tadi bagi habis. Itu hari kita baca la ilaha illallah. Tapi saya cakap lah, saya tak tunjuk kamera tak. Hari ni saya tunjuk macam mana nak bagi habis dia. Jadi itu hari saya menceritakan la ilaha dia tadi sifat Tuhan istighna. Dah habis dah. 11 sifat dah habis. Kan? Nafsiyah, salbiyah, makni, makniyah. La ilaha illa Allah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, kita tepikan bangku sikit. Saya sembang tak lama-lama. Sekejap kena duduk. Dia suka duduk. Bukan tak boleh berdiri, tapi dia suka duduk. Minta maaf ya. Baik. Dari itu illa Allah tadi, bila Nabi surah berjalan dan Nabi surah berjalan, dia tak tahu nak pergi mana. Mata dia buta, telinga dia pekak, mulut dia bisu. Pasal apa telinga pekak, mulut bisu, mata buta tadi? Sebab dia suruh masuk maknoyah. Sama bahasa kalam, dia suruh masuk maknoyah. Maknoyah ni tadi kita boleh baca kat sini. Apa dia kata kat sini? Sama basar kalam. Kita baca daripada kudrat. Kudrat qadirun maridun alimun hayun. Sami'un basirun mutakalim. Baik. Kita baca dekat sini. Artinya sama tadi mendengar. Sama dia tadi mendengar. Apa dia dengar? Dia dengar lah. Dia bawa masuk semua tu. Dia dengar. Dia kena buta. Pasal apa dia boleh jadi buta tadi? Dia masuk maknoyah. Maknoyah tadi alam hakikatul zat. Jadi sama ada kita kat sini apa tadi? Dia kena masuk sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang maujud. Mustahil keadaan yang tuli. Ini apa nama tadi yang kita beli kat kedai lah. Kita beli kat kedai sifat 20 punya cerita kan. Ini dia cerita satu ni. Dia cerita keadaan tepat pada cerita dia. Jadi sama tadi mendengar. Bila dia masuk keadaan dia tadi, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar
tiap-tiap yang mawjud. Dia mendengar melalui kita. Tiap-tiap yang mawjud tadi kita. Kita yang mawjud. Dia wujud. Kita mawjud. Kita kena jadi. Dia jadi dengan sendirinya. Jadi sama dia masuk. Bila dia masuk pada sami'un, saya bukan artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang mawjud. Mustahil keadaannya yang tuli. Kita ni mustahil. Mustahil tadi mesti mau tuli. Itu pasal sama tadi kena tuli. Saya cakap dulu pelan-pelan Sama kita mendengar. Mustahil kita Allah Ta'ala. Kita mustahil. Baru. Sifat kena jadi. Itu saya nak tunjuk ni satu-satu tadi. Macam mana kita pekak, bisu, tuli. Ini sebabnya. Dia sudah masuk maknoyah. Sama dia sudah masuk sami'un. Basar dia masuk basirun. Kalam dan masuk mutakalimun. Baik, saya baca di sini Basar pula. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang mawjud. Mustahil keadaannya tuli. Tu pasal dia kata, kita kena tuli. Kita mustahil, kita kena tuli. Kalau kita duk hidup juga, duk dengar juga, kita tak tuli. Nak jumpa Allah, kena bisu, kena tuli, kena pekak. Dia sekarang, dia duk habak dekat sini dah. Yang kita duk beli kat kedai ni, sifat 20 tadi. Ini yang saya tunjuk tadi. Ni, saudara-saudara tengok. Yang saya tunjuk tadi, yang saya baca Jawi tadi. Ini sebenarnya dia cerita kat situ dah. Semua cerita kat situ. Oleh sebab kita tak dapat petunjuk tadi, maka kita bercerita merapu dunia semacamnya. Padahal cerita dekat sini, jawapan dekat sini dah. Yang saya baca ni pun jawapan dekat sini Bukan cakap bohong Saudara saya tengok. Itu saya baca. Itu saya bercerita tadi. Itu kata tadi, perkabaran tadi, dia menghabarkan kita yang mana kita tak tahu. Kita menghabar-habar kat dunia, nak pergi sana sini, tak tahu. Dia buka cerita. Dia habak kan. Dia habak bagi tantang bagi kita supaya kita tengok. Basar artinya melihat. Melihat Allah Ta'ala. Tiap-tiap yang mawjud, mustahil keadaannya buta. Itu dia kata tadi. Buta. Itu saya kata tadi, kita mesti kena buta, kita mesti kena pekak, kita mesti kena bisu. Itu sama pasal kalam tadi. Yang duk berdiri dekat Tuhan tadi, ilaha tadi. Dia sama pasal kalam di bawah lawan dia tadi, masuk tadi, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu ceritakan tadi pada kita yang kata, ini sebenarnya buta, pekak, bisu tadi. Orang dengar, orang terkejut. Apa ni sifat kena buta, memang kita kena buta, kita kena pekak, kita kena bisu. Saya cakap tantang kalau kita jumpa jalan macam ni, kita semayang tunggang tumangit, pendek hancai. Sebab di sini dah cakap dah. Di sini dah cakap dah. Tapi orang merabar-rabar, dia cari tak jumpa apa makna dia. Apa makna tembusan ni. Baik Baik. Sama basar kalam. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang apa ni? Yang berkata-kata. Mustahil keadaannya yang tuli. Mustahil kita. Mustahil kita. Kita mesti tuli. Tuli, pekak, bisu. Itu permainan dia. Itu permainan hakikat. Hakikat apa tadi? Saya tunjuk lah kan. Saya tunjuk contoh saja. Tetapi saudara ingat betul Zat kita tak mau cerita lah. Zat jadi dah kita tak mau cerita. Kita tak mau. Dan kita buat seketul minta kapok tadi. Zat macam kapok lah. Nanti saudara kata, zat minta lah. Ini kita cerita saja. Konon ceritanya tadi. Ini zat. Kita cerita saja. Bukan betul cerita saja. La ilaha illa Allah. Baik. Nafsiyah, salbiah, makna-makna. Salbiah tadi apa? Salbiah tadi hakikat zat. Okey, hakikat dia kat sini. Tengah tadi zat ni, tapi bukan kata zat. Zat besar macam tu kan. Tunjuk contoh. Okey, ini hakikat zat. Hakikat mana kata apa zat yang kemahuan tadi. Ini hakikat dia. Hakikat zat. Baik, maknanya tadi, alam hakikat tu zat. Dia selapis lagi. Mana boleh? Selapis, 2 lapis, 3 lapis.
Ini maknanya. Baik, sifat makni tadi, dia nak berdiri pada zat. Dia memang dah berdiri pada zat. Sifat makni, dia memang berdiri pada zat. Tetapi bila dia tak jaga hukum, dia tak jaga undang-undang, maka hakikat zat berterbang. Alam hakikat zat berterbang. Itu pasal dia cerita tadi. Ini nafsiah ni tadi, wujud. Sifat wujud. Sabiah ni tadi, hakikat zat. Hakikat zat. Maknanya tadi alam hakikat. Dia ada 3 lapis kat sini. Dah 3 lapis ni. Kalau kita ceritakan kat diri kita 3 lapis. Ni lapis luar. Lapis luar dunia tak boleh pakai ni. Ni semua tak boleh pakai. Baju, segala perut, segala jubuk macam tak boleh pakai semua. Tapi kena pakai juga. Pasal kita dah kat sini dah. Ini cerita tadi. Cerita ilmu mengenai diri tadi. Ada 3 lapis. Sifat mani tak kau lagi. Dia daripada zat tak kau lagi. Macam mana dia daripada zat kalau mengenal sifat dia tak ikut. Cuba saudara fikir. Pergi tanya satu dunia sekalipun. Apa jawapannya? Ini yang kata perkabaran tadi. Dia tunjuk pada kita tadi satu persatu. Yang hang duk cari tak jumpa kan. Aku habaq dekat hang. Kalau dia tak habaq saya pun. Kalau tak habaq cikgu saya pun tak dapat ilmu juga. Saya pun tak dapat ilmu. Jadi ilmu apa kita dapat? Ilmu raya kat bumi ya. Belajar sana, belajar sini. Dan akhirnya Allah yang kita sembah tak jumpa juga. Itu cerita bagi. Ini sesambung yang itu hari tadi. Yang sebelah sana saya buka tadi. Saya tunjuk saja. Kamera tak ambil gambar. Macam mana saudara nak faham? Hari ni pun saya buka. Saya buka bagi habis. Lepas main isyak saat ni. Tak nak kerja apa kan. Saya buka. Bukan kata saya main menunjuk kepada saudara. Saya semayang tak ada. Semayang tak semayang tu pulang pada awak. Awak nak semayang, awak semayang. Awak tak mau semayang, tak apa. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Bagi Allah tak ada masalah. Bagi kita tak ada masalah. Baik. Jadi saya lepas semayang tadi tak tahu nak buat apa. Makan nasi. Tak payah tukar baju kot. Pakai yang ni lah. Tu saya pakai baru hari ni. Baru hari ni saudara tengok. Saya pakai songkok. Saya pakai baju turut belanga. Pasal lepas semayang. Nak pakai nak saya seluar pada malam lah kan. Dah cerita lebih kurang. Cerita ujung lah. Bukan banyak pun. Cerita ujung. Baik. Kita cerita diri kita ni ada 3 lapis. Diri yang luar tadi sifat makni bergantung. Sifat makni tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 4 tempat. 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat. Sifat pun 4 tempat juga. Itu pasal dia tadi. Sifat tadi pasal apa dia bagi 4. Dia bagi kat sini siap dah. Dia contoh kat sini, dia tunjuk kat sini tapi dia bagi kat sini. Cerita semua dekat diri kita. Bukan cerita dekat orang lain tak. Cerita dekat diri kita. Yang kita nak tahu tadi. Apa benar sifat tadi. Apa sifat dengan aku. Ini hari baru kita nampak. Yang kita tujuh sifat makni tadi. Duk bergayut dekat kita. Berpuluh tahun. Saya umur 70 tahun dah. Dah 70 tahun bergayut kat sini dah. Tolak Khabilak semua 30 lebih tahun dah. 40 lebih tahun dah. Kita bawa ke sana, saya bawa ke sana sini, pergi jamban, pergi berak, pergi curi, pergi apa. Saya memang rajam curi mah. Betul saya cakap. Saya rajam curi, raja penyamun. Saya ni, betul-betul saya cakap. Kalau saudara ikut jalan ni, ikut jadilah macam saya. Biar kita mencuri, biar kita menyamun, kita merompak, tak apa. Satu hari kalau Allah nak ampun, kita bertobat, Allah tak ampun. Sebab dosa yang boleh Allah tak ampun, dosa macam saya ya. Dosa macam saudara lah. Yang tak semayang tak apa, saya tak kisah. Saudara tak semayang pun saya tak kisah. Tapi ini berpedoman betul-betul. Ini berpandu betul-betul. Setelah saudara dah buat jahat habis dah habis fikir dah, balik pada sini. Allah tunggu. Takkan mati dah. Allah tunggu kita. Sebab dia cakap. Baik. Saya buka tadi, okey. Ini yang kita titik kat tengah ni tadi. Wujud sifat nafsiah. Dia seorang, dia duduk seorang ya. Dia perhati kita ya. Dia perhati macam mana? Apa yang kita perhati? Dia perhati di dalam mata kita. Di dalam, bukan di belakang, di dalam mata kita. Bukan di belakang mata. Mata ni kita korek kat luar belah pun tak ada bukti apa pun tak ada. Dia gaib. Itu pasal kita kena percaya ilmu yang gaib. Tuhan yang kita sembah pun gaib. Jin, iblis, hantu setan pun gaib. Persik-persik semua pun gaib. Kalau kita tersalah sembah yang Allah kita sembah tadi, kita pergi sembah jin, iblis, hantu setan. Apa nak jadi kita? Apa nak jadi kita tanpa ilmu tadi, tanpa menyusuli hakikat sifat ni tadi? Na'udzubillah saya cakap. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Betul saya cakap.
Semayang tengok ambil pasal. Tapi ini bicara, kalau orang boleh tunjuk dalam dunia ni, kalau orang boleh tunjuk seperti Pak Cik tunjuk dengan pada hampa pada malam ini. Assalamualaikum. Kau saudaraku. Satu perguruan. Tak ada orang tunjuk. Kalau orang boleh tunjuk, dah bertahun dah YouTube dah keluar. Orang dah tunjuk macam-macam lah. Tapi dia cerita dah. Nafsiah, salbiah, makni, mana itu ni. Semua cerita dah. Tapi nak tunjuk satu persatu macam mana dia masuk tadi. Macam mana kat diri kita tadi. Dalam pandang dia sudah ada. Dalam ni, dia cakap dalam tadi. Dalam pandang dia sudah ada. Dalam dengar dia sudah ada. Dalam kata dia sudah ada. Dalam kita cakap bunyi tadi. Dalam tu dia sudah ada. Tu pasal dia kata, di mana aku hadapkan wajah aku, di situ dia berada. Tetapi nak tahu cara dan macam mana dia berada. Jangan kita cakap sembarangan. Mana kita hadap ke wajah kita, Allah Ta'ala ada. Cantik. Kita kena ikut ini dulu. Undang-undang ini kita kena tahu dulu. Kalau kita tahu, baru kita kata dia ada. Betul dia ada. Kalau kita tak ikut undang-undang ni, kita main hambuk semacam ya. Pergi curi sana, pergi curi sini. Rompak sini, rogo sana, rogo sini semua. Pendek kata tak payah cerita lah. Pendek kata bukui lah. Baik itu saya kata saudara-saudara yang buat jahat apa semua pun saya tak kisah. Dia nak buat jahat, dia terbuat jahat. Kita bukan sengaja kita nak buat. Kita tak nak makan. Kita maklum saja zaman lah kan. Mencuri namun memang banyaknya. Saya cerita buat mencuri namun tak cerita buat lain. Sebab saya ni boleh kata ketua pencuri. Saya ketua pencuri. Ketua lalun. Bukan lalun di laut. Lalun di darat. Saya orang jahat tu. Bukan kata orang baik ni. Saya cerita saudara-saudara. Terang-terang. Demi Allah cakap. Saya orang yang macam tu. Hari ni daripada umur ke umur tadi kita fikir. Kita bertemu pula ini jalan. Aduh. Masa tak tahu. Nak teriak, nak tangis tak boleh nak cakap lah. Bila saya dapat ini ilmu tadi. Saya cukup terima kasih banyak. Saya cakap. Baik. Kita berhenti tentang bab pakcik. Bab pakcik cerita tadi. Pakcik kalau cerita berapa pun jangan cerita. Sedang tak habis lah pakcik punya jahat dulu. Baik. Masa artinya melihat Allah Ta'ala yang tiap-tiap yang mewujud. Mustahil keadaan yang buta. Tu saya kata kena buta tadi. Ni saya dah padang kan. Saya dah padang tak nampak kan. Buta, tuli, bisu. Kita kena pakai barang tu. Barang tu dia bagi kat kita. Dia dah bubuh selungguk. Cuba saudara-saudara fikir lah. Kalau kita tak mau pakai mata lah. Kita tak mau pakai telinga lah. Kita tak mau pakai mulut lah. Kita jadi apa? Kita tengok hari ni ada orang yang tak pakai. Tu satu dunia. Satu dunia. Tak pakai. Maaf saya cakap lah. Macam kata Hindu, Cina, Kristian, Yahudi. Semua bangsa tak pakai. Pasal mereka buat macam-macam. Mereka tak ada had mereka. Tak ada senggang mereka. Tak ada farak mereka. Mereka nak buat apa mereka boleh buat. Kun fayakun Yahudi sudah pegang. Kun fayakun Yahudi sudah pegang. Pertama sekali. Kita nak buat apa sekarang? Mereka teknologi sudah tinggi. Kita nak tidak. Kita ingat kun fayakun ni. Ini cakap tinggi mana ni. Allah Ta'ala cakap tinggi mana. Kita nak buat. Pada kun fayakun tadi mengajak kita tadi. Ni kun fayakun ni. Mengajak kita tadi. Meneroka sesuatu bab. Sesuatu ilmu yang kau nak buat. Kau kena teroka. Kau kena fikir dengan akal. Kalau Allah Ta'ala tak bagi mata kat kita, tak bagi hidung kat kita, tak bagi mulut kat kita, tak bagi telinga kita, kita nak buat apa? Tu saja kata sifat tadi duk ada kat kita. Duk ada di 4 tempat. 7 lubang dia bagi. Tolong, saya minta tolonglah saudara. Tolonglah fikir. Bukan saya kata ikut jalan saya, tidak. Tolong bicara bab ni. Yang saya mengajak tadi, bukan saya mengajak saudara-saudara. Saya mengajak diri saya balik. 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Saya simpan ni ilmu. Ini ilmu terkandung dalam diri saya 35 tahun. Demi Allah saya cakap. Bukan cakap sumpah, demi Allah saya cakap. Saya cerita saudara. Ini baru saya buka dekat YouTube. Itu dia kata bila buka macam ni orang bergempar. Orang terkejut. Apa orang dadah macam cerita ni? Dia tak buka macam cerita ni. Hamai tengok ni. Hamai tengok satu-satu. Baik. Sama pasal kalam tadi.
Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar tiap-tiap yang mawjud. Keadaan yang tuli. Mustahil keadaan yang tuli. Kita mesti mau tuli. Satu sama Baik. Basar. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat tiap-tiap yang mawjud. Mustahil keadaan yang buta. Tu buta. Tadi faham? Tadi apa saya bahas ni? Buta ni. Dia yang buta kan? Baik. Tuli pula. Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Mustahil keadaan yang bisu. Itu pasal kita kena bisu. Kita mustahil. Kita sifat mustahil. Sifat yang Allah jadikan. Dia beritahu pada 7 sifat mak ni. Tapi bukanlah kata yang aku semayang nak kena pekak, buta, bisu. Memang ada satu tempat dia. Satu tempat yang masa nak takbir, satu tempat dia. Itu memang kena pakai itu. Kalau kita tak pakai itu, kita tak masuk hakikat ni. Hakikat maknawiyah kita tak masuk. Hakikat maknawiyah yang ternyata, yang tulis di kita beli kat kedai tadi. Tetapi orang cari tak jumpa. Orang ingat cakap kias lah, cakap biasa lah. Dia pun tak mau tadi. Tiap-tiap satu yang Allah Ta'ala tulis, yang Allah Ta'ala nukah tadi, dia cerita tadi, semua kena ada usul, kena periksa. Bila kita periksa, kita usul, baru kita dapat. Oh, dia katakan macam ni aku semayang. Kena tak nampak, kena tak dengar, kena bisu. Rupanya macam ni rupanya. Baik. Saya dah habis dah bab tadi kan. Sama pasal kalam dia masuk Sami Abang cakap, okey dia duduk tentu. Dia dah tak apa saya padam, tak apalah. Nanti lain kali anak saya betul ni. Ini saya nak sambung cerita tu hari, nak bagi habis. Baik. Sana. Sabar Zat, tunggu ya. Mula. Saya nak cerita tadi, cerita bagi habis. Bagi habis satu-satu bab dengan saudara, baru saudara faham. Kalau tak cerita bagi habis, cerita nanti gantung. Rakam tu, rakam ni jadi tak tentu arah. Pening kepala, saudara tengok. Saudara tengok sambil itu, saya pelajaran, pening kepala. Nak masuk, tak tahu nak masuk macam mana kan. Saya nak cari, ni dia. Sana. Saya ni pun bukan pasal saya rokok tak ni. Rokok sumpah tak ni. Rokok dalam poket cari tempat ni. Dia lupa lah. Tak apa. Baik. Wujud sifat nafsiyah. Semula-mula sifat bersatu-satuan. Dia duduk asin. Dia tak mencampur. Dia tak mencampur ni. Hara-hara tak mencampur. Okey, dia dah perhati ya. Dia perhati apa kita buat. Ni kita ni. Ni kita. Sebab tu kata tadi, bila kita mai kat dunia tadi, bila lahir kat dunia tadi, 7 lubang dah ada kat kita dah. Yang ada 7 lubang lah. Yang tak ada tengah 2 lubang, 4 lubang, tu tak mau cerita. Tu tak masuk buku yang tu lah. Jadi kita cerita yang kita cukup 7 lubang. Masa kita lahir kat dunia tadi, 7 lubang dah ada dah. Tapi dia dengar tak betul, dia bercakap semua tak betul. Allah tak kira. Ibu tak kira, itu ibu tak kira. Yang ibu nak kira tadi, kita dah umur dah 18, dah 20, dah 40, dah 70 tahun dah. Duk penyakit haram jadah, tak pikir-pikir, kepala otak dah tak nak fikir lagi. Ini penyakit yang kita dapat. Dah sampai 70-80 tahun, penyakit tu damai, buat kerja tak boleh apa, tak boleh, mulut tengah tempat tidur. Katuk berampus lagi bagus. Kalau bagi saya, katuk berampus lagi bagus. Hidup menyusahkan orang. Ni saya cakap lagi lah. Jangan marah lah. Baik. Kudrat dia mesti untuk kodron. Baru dia pilih tempat. La ilaha tadi, Nabi nak mencari. Mana aku nak pergi sekarang? Aku nak pergi jumpa Allah. Baik. Hang nak pergi jumpa Allah, hang kena jumpa lagi satu pasar. Pasar lah ibarat kata tadi. Baik. Kudrat dia mesti
Dia mesti masuk Qadirun. Di belakang Mak Noya ni, Mak Noya nah. Ingat nah. Ni sifat Mak Noya tau. Qadirun, Muridun, Alimun, Hayyun, Wahdaniyah. Ni saya tulis sendiri lebih kurang kan. Saya tulis tak nanti. Boleh dah, boleh baca cukup. Okey. Mak Noya belakang dah tau. Jangan lupa Mak Noya belakang tau. Baik. Iradat. Gam terkeluar pula. Tak apa, kita tunggu. Nak pergi mana orang tua ni? Celaka dia dah. Orang cerita pun dengar. Saya belajar agama maki-maki saya tak kisah. Kalau saya cakap masa saya duduk Singapura, ibarat kata bismillah tadi. Bismillah tu maki hamun. Maki hamun bangkit tidak nak bercibai mau puki mak kurap sial apa semua. Saya cakap terang-terang duduk Singapura. Bukan kata saya suka main. Baik. Iradat. Dia mesti masuk Muridun. Tengok saya tunjuk satu-satu lah. Saudara ingat betul-betul lah. Jangan lupa tau. Ilmu. Sebab mana tadi? Ilah tadi. Sebab mana tadi? Nabi nak pergi jumpa Allah tadi. Ilmu dia mesti masuk Alimun. Ini saya pindah tadi. Sifat mak ni kena pindah ke alam Mak Noya. Baru dia dicerita dia. Kalau sifat mak ni tak pindah pada Mak Noya, sembahyang kita tak ada apa. Baik. Hayat artinya hidup. Saya tunjuk saudara satu persatu. Kalau saudara tak faham, insya-Allah telefon saya, tanya macam mana cerita ni. Insya-Allah saya boleh bang. Saya tak lari, takkan larinya. Baik. Tinggal Wahdaniyah. Dia nak sah ni, baik. Ni kalimah Allah. Sudah ilmu hayat. Dia dah masuk Mak Noya ni. Okey. Di belakang ada Mak Noya. Apa kudrat iradat buat, semua dia tulis ya. Seperti sama bahasa kalam tadi, semua dia tulis ya. Tapi kenapa sifat dia tadi asingkan? Budak dadak kami tak tengok pun, kami tengok yang ni ya. Sebab dia asingkan tadi, dia nak pecah, nak bagi cerita kat kita satu persatu. Yang kita katakan la ilaha illa Allah tadi, cerita dia macam ni. Itu pasal dia bagi 4. Cerita sebenarnya lah. Baik. Kudrat iradat ilmu hayat. Ni sifat mak ni. Di belakang sifat Mak Noya. Itu pasal saya kata mak ni dengan Mak Noya nanti. Mak ni di belakang, di tapak tangan. Mak Noya di belakang tangan. Apa mak ni buat, semua dia tulis. Baik. Bila nak kata Allah tahu kan? Mak ni so masuk Mak Noya tadi. Apa kata Mak Noya tadi? Ni pun kita cerita bab mak ni Mak Noya lah. Kita tengok daripada sifat 20 yang kita pergi kat kedai cukup. Tetapi kalau ada petunjuk, baru kita tahu. Tak ada petunjuk, tu dia katakan Nabi cerita kat kita tadi, menunjukkan kita begini. Tidak kita nak meraba gitulah sampai ke mati kita tak jumpa. Kita belajar sifat 20 bertahun dah, tak jumpa cerita macam ni. Ini baru Nabi buka cerita satu persatu. Tu saya kata Nabi yang kita tak boleh ceraikan. Tak boleh ceraikan. Macam mana tak boleh ceraikan? Di sini kita tengok. Nak tengok Nabi punya jalan, Nabi punya semayang macam inilah Nabi semayang. Ini juga Nabi berjalan. Terus saudara selalu buka Quran. Buka Quran tu baik bukan tak baik. Tapi dia cerita dengung lah. Cerita hanyutnya. Ilmu tak ada kat Quran. Petua ada saja. Ilmu tak ada kat Quran. Tak ada. Kalau ada ilmu, orang lama orang semayang betul lah. Orang masuk surga belum lama dah. Saya cerita terang lah. Bukan cakap bohong. Bukan cakap main-mainnya. Ini benar tak boleh main-mainnya. Ini benar betul punya. Apa tadi? Baik. Kudrat iradat ilmu hayat. Sama bahasa kalam. Besok pergi Qadirun. Muridun. Alimun, Hayyun, Wahdaniyah. Wahdaniyah dia desa dia. Dia kata hampa semua dah siap dah. Hampa 4 orang dah siap dah. Aku nak kata Allah lagi. Aku wakil nak mengatakan Allah tadi. Baru Wahdaniyah ni naik.
Allahu Akbar. Saya tunjuk sikit lah. Saya apa penilaian dia pun. Redai ilmu hayat. Wadanah desa. Allah. Mana nak pilih? Redai ilmu hayat. Tinggal lagi. Waktu kita nak angkat takbir tadi, tinggal yang tu saja penghabisan. Ini saya penghabisan. Yang mengatakan Allahu Akbar. Yang lain semua nafi dan asbat. Terhimpun tersusun di dalam nafi dan asbat. 20 sifat tadi terhimpun tersusun di dalam nafi dan asbat. Baru kita kata saudara-saudara tengok yang saya tulis tadi. Yang saya tunjuk saudara ni, pemohong ke? Ini ilmu putak belit ke? Saudara-saudara tengok. Saudara fikir sendiri. Betul tak betul saya cakap? Kalau tak betul, tak apalah. Tak payah ikut. Barulah wadah tadi desa. Okey, satu kat cantik sikit lah. Dia dapat cantik sikit kan. Allah. Oh betul. Yang ni tadi dia dah masuk dah. Dia dah masuk semua saya boleh ambil. Semua dah masuk siap lah. Maknanya ada kat belakang mak ni Maknanya ada kat belakang mak ni. Maknanya. Okey, dia ada belakang mak ni. Okey. Semua terhimpun tersusun. Macam mana terhimpun tersusun tadi? Kita kena nafi dan asbat. Baru terhimpun tersusun. Kalau kita tak dapat jumpa nafi dan asbat macam mana tadi, kita tersabat semayang. Betul saya cakap. Betul saya cakap. Demi Allah saya cakap. Saya sumpah lagi. Demi kerana saya nak menunjuk ilmu masalah, saya berani sumpah. Kudrat. Qadirun. Iradat. Ilmu. Hayat. Wadahnya, dia sah dia. Dia tukang sah dia. Hampa semua dah siap dan 4 orang dah siap dah. Okey, ni aku nak sah ni. Wadahnya dia pun tahu juga. Bukan dia pun tak tahu. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Hang buat cantik ke, hang buat betul ke tak betul, dia tahu. Dia kerja sah. Tapi sah tadi pi kok ni ke, pi kok nu ke, kita tak tahu. Pasal apa kita tak tahu? Kita tak belajar sifat. Kalau kita belajar sifat, kita tahu. Kita sembah tu, kita sembah Allah tadi betul ke tak betul, kita sembah Allah, kita boleh tengok. Kita boleh tengok dengan sifat saja kita boleh tengok. Yang kita sembah Allah tadi sampai tak sampai. Allah tak mungkin janji, Allah tak bohong. Allah tak tipu kita. Allah bukan seorang yang penipu. Allah bukan seorang yang pembohong. Saya berani cakap tengking, saya berani cakap kuat-kuat saudara. Allah yang kita sembah bukan begitu. Dia Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Baik. Saudara tengok kat papan hitam, daripada la ilaha illallah, tak ada apa lagi kan? Semua sifat terhimpun tersusun di dalam nafi dan asbat. Macam mana kita nafi, macam mana kita nak asbat. Ini kita kena belajar. Betul saya tak cakap bohong lah. Ini nafi dan asbat ni tak ada orang buka. Orang buka pun tak clear. Pasal apa? Tak dapat petunjuk. Dia buka api kuat lain. Macam mana nabi? Macam mana dia katakan kita nafi? Macam mana kita menolak asbat, masbat, tetap menetapkan. Cuba tunjuk dengan saya. Panggil Tok Guru, dia pandai tunjuk dengan saya. Kalau yang belajar handal sikit pun. Bukan saya cabar. Itu hakikat saya. Saya tak cabar. Saya tunjuk saudara satu persatu. Tengok. Daripada la ilaha illallah, satu sifat antara semua habis. Balik pada Allah, satu je. Balik pada Allah, satu sifat. Yang ni semua tersusun, terhimpun di dalam nafi dan asbat. Bila kita balik, sahabat begitulah ibarat tadi. Ibarat kata saya begitulah. Dia terhimpun, tersusun di dalam nafi dan asbat.
Tak apa, dia jatuh, tak apa. Kita kira dia susun terhimpun dah tu. Saya nak pekat pun tak boleh. Dia pakai gam ni kan. Tak apalah. Seolah-olah begitulah. Seolah beginilah saya cakap tadi. Saya tunjuk bagi terang sikit. Tu dia soalan nampak. Itu hari saya sambung apa? Pasal saya tak tolak handset saya. Terlupa. Duk cakap. Kusuk cakap. Terlupa. Tak apa. La kandung 5 sifat. Ilaha kandung 6 sifat. Ilah kandung 4 sifat. Kalimah Allah kandung 5 sifat. 20 sifat tadi dia terhimpun, tersusun. Macam mana kita nak himpun, macam mana kita nak susun tadi, kita kena tahu napi dan asbat. Kalau kita semayang kita tak pakai napi dan asbat, terus semayang sampai habis ayat kita pun tak apa. Ini saya cerita betul-betul cerita. Bila terhimpun tersusun, dia kata Allah saya bukan. Terhimpun tersusun semua. Semua sekali, 20 terhimpun tersusun di bawah genggaman Allah. Di bawah genggaman Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Itu dia kata tadi, sifat kena balik. Tetapi sifat nak balik macam mana? Kena jaga hukum. Kalau sifat tak jaga hukum, napi dan sebab semua sifat tak pakai, sifat hancur bersepai. Kita semua kita juga kat sini. Kita semua kita juga. Kita tak balik sifat wujud. Sifat nafsiyah. Semula-mula sifat bersatu-satuan. Tu saya kata, sifat nafsiyah tadi dia satu sifat je. Tapi dia merangkumi semua. Dia tengok, dia perhati kita. Kita dah buat kerja. Takyin kita macam mana? Kasar tanah takyin kita macam mana? Itu kita nak semayang. Tetapi bukan kita tak semayang lagi ni. Kita baru jumpa kalimah. Kita tak semayang apa lagi. Anak haram dia dah apa ni? Tak semayang ni. Ini sebelah tadi pasal apa? Isna. InsyaAllah di minggu hadapan. Mungkin tak sampai minggu depan kot. Minggu ni pun saya akan buka istina dengan istikar. Itu baru cara kita semua. Di sana mau betul. Di sini tunjuk jalannya. Macam mana cara nak semua? Mengingkang Nabi berjalan. Macam ni rupanya. Tak boleh semayang lagi. Bukan tak boleh semayang, boleh semayang. Bukan tak boleh. Di sini kita tahu kita buat pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan. InsyaAllah. Tetapi nak belajar betul-betul. Bukan kita, hari ni kita besok ke malas happy hour. Malas tadi, mulut dah cakap dah. Maknanya tulis kat belakang, malas. Dia hantar benda ni, dia hantar pada nafsiyah. Bukan dia hantar. Sebenarnya dia tulis apa? Ibu dah tahu dah, bukan tak tahu. Ibu tahu dah. Kalau kita nak semayang, kita semayang pun dalam tu, ibu dah tahu dah. Ibu dah tahu dah. Terus merang dia lah. Ibu tetap tahu dia maha berkuasa. Itu dia kata dia maha berkuasa. 20 sifat cuti semua. Balik pada Allah. Nampak? Saya buat gambar Allah. Satu sifat tak ada papan hitam lagi dah. Kalau sifat lagi tinggi lagi dia tulis kat papan hitam, lagi situ dah pendek kata cerita kita duduk kat dunia juga. Tak balik kat akhirat juga. Ini cerita daripada awal sampai akhir. La ilaha illa Allah. Bukan sebarang cerita ni. Berpeluh baju. Tak apa, saya seronok. Nak menunjukkan saudara tadi satu-satu. Tapi kalau saudara tak faham juga, saudara tengok YouTube 4-5 kali tak boleh faham juga, telefon saya 011 1240 9899. Itu nombor telefon saya. Nombor yang baru. Nombor yang lama 07 016 kan. Saya dah buang lah. Pasal nak tukar apa tu, dia punya chip apa kat dalam dah lah. Lepas tu tukar, kena tukar. Tak apa, saya tak kisah. Saya seronok, saya buat ini saya seronok. Saya tak kata tadi apa dia ni cerita ni. Tak tentu orang dah bukan tengking tajam maki apa semua ni. Memang saya kena cerita bismillah saya tadi. Daripada saya masuk tahun 72 saya masuk Singapura. Sampai saya balik tahun 80 lebih lah. 90 lebih kot saya balik. 93 94 saya balik ke Kuala Lumpur. Bismillah ni tadi maki hamun.
Bangkit pagi nak bercibai. Saya duduk dengan Cina. Saya duduk dengan Cina sana. Tapi Cina tidak Cina lah. Saya tidak saya. Tapi otak duduk jalan. Otak siang malam duduk jalan. Malam pergi belajar. Oh, naik motor. Naik motor pun pakai duit judi. Saya tak ada duit. Daripada Jurong nak pergi ke Bedok tadi, lebih kurang dalam 25 km kot. Kalau kira kilometer. Daripada Jurong nak pergi ke Bedok, naik motor. Oh, hujan panas. Langkah keluar rumah tetap lah. Bukan saya daripada baik orang. Saya daripada jahat. Pelanun. Tengok muka saya. Bukan pelanun. Tapi nak sebik tak pukul di Cina mampu kat Singapura. Allah Ta'ala nak panjang umur saya lagi tadi. Mungkin nak panjang umur untuk mencerita saudara-saudara tadi. InsyaAllah kita akan jumpa ini ilmu. InsyaAllah ilmu ada dengan saya. Satu dunia manusia ilmu ada dengan saya. Saya tak cakap takbur punya. Ini saya cakap ya hak. Ilmu sifat. Mengenal sifat. InsyaAllah sikit hari lagi saudara-saudara baca kitab saya pula. Yang kita kabaran tadi. Semua dia tunjuk ajang. Kalau dia tak tunjuk ajang, kita memang masuk longgang. Memang kita masuk longgang. Saya cakap terang-terang. Jadi kita cerita bab ni tadi. Bab diri kita tadi. Cerita bila sikit kan. Sementara nak habis rakaman tadi. Baik, saya sudah faham Ilaha dia kandung 5 sifat. 4 sifat. Qudat, iradat, ilmu hayat. Dia mesti masuk Qadirun, Muridun, Alimun, Hayun. Ada sikit lagi cerita. Saya tak cerita. Yang dikatakan kita kena matikan diri kita sementara akan mati. Saudara tengok tak kat sini dia tulis apa ni? Hayat. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Mustahil keadaan yang mati. Ini yang dikatakan tadi. Matikan diri kamu sementara kamu mati. Tetapi tak ada orang tunjuk. Tak ada orang cerita bab sini. Supaya macam tu ya. Kita kena matikan diri kita. Pasal apa? Hayat artinya hidup tadi. Hayat tadi dia kena serah pada yang hidup. Yang tak mati-mati. Itu pasal dia kata kat sini. Hayat. Kat bawah tu. Hayat. Ini saya beli je ni. Bukan kata ni saya beli je. Tetapi petunjuk tadi bila Nabi dah tunjuk baru terbuka biji mata. Hayat artinya hidup. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Mustahil keadaannya yang mati. Kita mesti mau mati. Mau jumpa Allah. Bila kita hayat, kita hidup, kita serah pada ibu. Ibu yang hidup, yang tak mati-mati. Ibu yang ni Allah tadi, dia hidup, dia tak pernah mati. Kerana hidup kita serah pada dia, kita apa lagi? Kita mati lah. Tak apa dah. Tak menapas, tak apa dah. Tu pasal dia kata tadi, Qudat dan ilmu hayat tadi, waktu kita sembah tadi, Qudat iradat. Kuasa dan kehendak. Iaitu bernafas. Matikan diri. Stop pernafasan. Ya, tuan-tuan. Bukan saja. Ini saya buka lubang cukup tinggi ni. Cukup tinggi ni ilmu rapat saya buka. Oleh sebab saya buka ini tadi, saya kena ceritakan saudara. Terpampang dah dekat kita. Benar-benar semua. Sifat 20 saya cerita. Semua kita dah baca selalu. Tapi kita tak perasan. Pasal apa tadi? Hijab kita dah tutup. Hijab kita dah tertutup oleh keduniaan. Nak pergi buat tu lah. Nak pergi buat. Tak habis-habis. Tolak waktu tidur. Bangkit, selit mata, gosok gigi semua, mandi-mandi semua. Dah cum, nak pergi dah. Cuba saudara fikir. Bila kita dapat ilmu ni? Ilmu nak menyembah Allah bila kita dapat? Tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Kalau selagi kita penting dunia, selagi itu kita tak dapat ilmu. Saya ni penyangap. Besar ni penyangap tau. Saya boleh tuntut ilmu. 20 tahun saya menderita. 20 tahun. Lebih kurang. 35 tahun saya simpan ni ilmu. Cerita saudara. Bukan kata sembang lah. Ini cerita betul lah. Kalau orang kenal saya, dia tahu saya. Tapi orang kat sini kenal saya.
Orang kot sekitaran saya duduk tadi, sekitar pasar malam, orang kenal saya. Saya menjaga pasar malam, saya menjaga kasut. Saya cakap terang, saya menjaga kasut pasar malam. Berapa tahun? Dekat 18 tahun, 15 tahun lah. Saya menjaga kasut. Kasut je. Tapi saya bukan kasut bandel. Kasut sini lah, kasut tempatan lah. Bila saya dah sakit ni tadi, saya berhenti Zat. Ada aku lebih kurang 5-6 tahun saya berhenti kot. Kasut-kasut dia bagi kat orang lah. Saya menjaga kasut dia pasal malam. Pasal malam mana cerita dengan saya? Sampai Greek. Sampai Lenggong saya pergi. Cuma tak pusing balik ya. Saya orang pasal malam. Tapi orang tak tahu. Saya gelap macam tu. Kek. Melawak macam tu. Ilmu kat dalam simpan. Baru hari ni saya buka. Saudara tengok lah yang saya cerita tadi betul tak betul. Bapak hang kan puki mak hang semua aku maki. Aku tak takut. Dengan kerana agama aku tak takut. Sebab aku hidup 20 tahun aku duduk dengan Cina. Aku duduk kerja Singapura, aku duduk dengan Cina. Aku kena bercibai mak kau puki mak hanat semua ni. Semua memang kat mulut saya bismillah pagi-pagi itu yang tu ya. Bismillah pagi-pagi orang Singapura, orang Cina tadi itu je. Cina yang tak muslim lah. Ciu dia bercibai ya. Dia bercibai. Itu je. Itu je. Lu kita lo. Dia cakap kita, lu mau pergi mana? Ni beco lah. Lepas tu saya, style saya ni, style Cina ada lagi. Tak boleh habis nak buang. Tapi sikit. Saya nak jumpa juga. Saya tetap nak cari dia juga. Itu yang saya cakap tadi. Ini ilmu tadi saya pun heran. Saya pun heran macam mana saya boleh jumpa. Itu pasal tadi apabila Allah Ta'ala buka hijab seorang tadi. Tapi dia tengok juga dia nak buka hijab apa, dia tengok juga. Dia tengok pengorbanan awak macam mana. Awak dia nak pukang main kaki ke apa. Baru dia buka. Jangan kita cakap, oh kita ketua Piamun, kita perempuan, kita mama, kita tak boleh belajar ni. Siapa cakap tak boleh belajar? Boleh belajar. Saya boleh belajar. Saya ketua Piamun juga. Saya ketua gangster je dulu. Singapura apa nombor saya tak masuk. Saya balik sini saya jadi baik tau, saya cakap. Hindu ke Cina, semua member. Tapi satu lah. Satu saya tak tempuh. Minum. Botol besar mana hantar kat atas meja aku. Minum. Janganlah macam ni, macam brother main peluk, bocum. Alah tak salah, aku tak minum lah. Aku semayang sikit lah kan, sorry. Semayang tak apa. Semayang tak apa. Jangan minum. Lu minum nanti pukul lah. Cina cakap. Lu minum apa pukul lah. Saya jaga yang tu je. Sebab saya sebelum saya masuk Singapura, saya dengar satu je tu. Ni satu tu guru agama. Dia mengajar. Dia kata kita kalau minum ni tadi, hati kita hitam. Minum satu dia cakap. Hati kita hitam. Sudah fikir. Itu saya buat petua sampai Singapura. Saya tak lupa mana. Tentang minum saya tolak. Tokey saya. Berkadilah, matil apa semua. Berlama atas meja kalau Cina. Mat, marilah. Minumlah. Lu apa lu. Ni Cina punya ni apa saya. Lu tak suka lah. Dah lah saya semayang sikit lah. Saya tak boleh minum lah. Cakap dia tenang. Semayang. Sorry. Saya bukan budak gangster juga kat Singapura. Kalau gangster baru-baru ni, semua hanyut lah kan. Betul saya cakap menyut. Siapa yang kenal saya kan. Saya cerita, pakcik buka cerita sikit. Luahkan perasaan pakcik. Kerana ini ilmu yang pasal. Kerana menunjuk pada saudara, ini ilmu yang pasal. Ilmu yang pakcik menuntut tadi, lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang 39 tahun dah. Ilmu dekat dada pakcik yang 35 tahun pakcik simpan. Takkan pecah di mulutnya. Takkan pecah. Selagi tak terpecah di mulut, takkan pecah di mulutnya. Aku simpan. Tapi aku dah balik kat sini, aku tengok YouTube apa semua kan, tak ada siapa buka. Cerita buah macam tu. Mana yang dia cerita itu ya. Dia tak tunjuk satu persatu ni. Tu pasal dia kata hidup kita tadi, kita kena serah pada yang hidup, yang tak mati-mati. Ini dah ada kat sini, hidup. Sama bahasa kalam hayat. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Mustahil keadaannya yang mati. Terang-terang Allah Ta'ala cakap dekat sini. Tapi tak siapa boleh faham. Tak siapa boleh faham.
Itu pasal dia kata tadi. Kita sembahyang kita kena matikan diri. Nafas berhenti. Yang masuk kat masjid pakai bau. Tak apa, kita tak bau lagi dah. Sebab kita dah kunci semua saat itu dah. Apa tak boleh masuk lagi dah. Itu dia kata. Orang sembahyang menyerah daripada Allah. Dia menyerah daripada apa? Ham menyerah daripada apa? Ham belajar ni hakikat bertahun-tahun. Ham cerah dari. Di mana ham serah dari? Aku tanya satu-satu. Ham mai tunjuk kat aku. Yang kata ham serah dari tadi. Itu pasal dia kata maknanya tadi. Dia di belakang dia tukar tulis ya. Pasal kita tahu. Nafsiyah, salbiyah, maknaya. Nafsiyah tadi sifat zat. Diri zat. Diri yang terperi. Salbiyah hakikat zat. Hakikat dia. Dia tepi dengan zat dia. Pendek kata kalau dia bergerak je, hakikat mesti bergerak je. Alam hakikat tambah lagi lah kan. Sifat mak ni dia nak numpang hidup. Dia nak numpang hidup pada zat dia. Dia cuba nak tumpang. Tu saya kata sifat berdiri pada zat wajib wujud mewajibkan baginya suatu hukum. So hukum tu kalau kita pakai tujuh sebab makni kalau dia pakai hukum baru dia berdiri pada zat. Kalau dia tak pakai hukum, sekarang ni kalau dia tak pakai hukum, dia tak berdiri pada zat, dia pembohong. Dia seorang yang pendusta agama. Saya cakap terang-terang, bukan cakap main-mainnya. Dia seorang pendusta agama. Orang pendusta apa jadi? Quran dah cakap kan? Tak payah saya buka dalil Quran. Saya cakap Quran cakap dulu lah. Saudara nak carilah Quran, ada tak jumpa? Ada jumpa, ada cakap saya lah tu. Tak jumpa cakap saya, tak jumpa lah tu. Begitu cerita bagi. Nak menunjukkan pada saudara tadi, ini ilmu tadi. Yang kita benar tadi. Satu, InsyaAllah di minggu depan Istinaq saya buka dulu. Itu baru nak semayang. Baru kita nak semayang. Baru kita nak angkat Allahu Akbar. Baru masa itu. Masa sekarang baru belajar baru. Nabi tak jumpa lagi. Oh macam ni cerita jumpa Allah lah. Kena mati, kena bekak, kena bisu semua. Oh. Sebab Nabi, saya tanya, Nabi Muhammad, dia pakai sifat tak pakai sifat? Saya tanya saudara-saudara, yang tahu cerita dia lah kan. Kita tak tahulah dia hidup tu macam mana zaman dia kan. Takkan dia hidup dengan mata tak nampak kot. Yang aku dengar cerita lah. Aku dengar orang dulu cerita. Datuk nenek cerita. Alim ulama cerita. Nabi macam kita juga. Muhammad bin Abdullah macam kita juga. 2 biji mata, 2 hidung, 2 mulut, 2 telinga. Kelebihan dia jadi Nabi lah. Itu waktu tu dia jadi Nabi. Dia bukan jadi pesuruh Allah lagi. Bila dia dapat dalam gua Hira, baru dia jadi pesuruh Allah. Jadi kita belajar, kita nak kenal juga. Yang kata Muhammad Rasulullah yang mana? Yang kata Muhammad bin Abdullah yang mana? Yang kata Muhammad yang mana pula? Oi, banyak sangat Muhammad ni. Mana satu Muhammad aku nak ikut satu ya. Nak ikut yang mana? Nak ikut Muhammad jadi Nabi kah? Nak ikut Muhammad jadi Rasul? Aku tanya hang. Habis kalau ikut Muhammad jadi Nabi je nah. Nabi jadi Nabi kat dunia lah. Jadi Rasul. Rasul itu roh. Nabi itu roh. Mana saya Nabi pada kita? Yang kita bertepik tempiau hari-hari. Berzikir. Bertakbir. Bermacam-macam. Tapi hakikat Nabi kita tak jumpa. Kita menyanyi ya. Kita sama labat lagu lagi. Pimpong. Apa ni? Sudahlah kan. Saya cakap sudahlah. Betul cakap. Jumpa Nabi dulu. Baru kita tintong kalau Nabi bagi. Hari Nabi beranak. Dah 1000 tahun dah. Kita dah buat birthday lagi. Birthday hari jadi pula. Siapa suruh buat ni? Saya cerita sikit. Siapa suruh buat? Selawat Nabi. Bila masa ni selawat Nabi. Selawat. Satu Malaysia semua selawat. Saya cerita Malaysia cukup lah kan. Saya faham lah kan. Malaysia cukup. Siapa suruh buat tadi? Tak nak dalil yang mengatakan suruh buat.
Saudara-saudara Nabi pun tak buat. Hari tarikh lahir apa semua tak buat. Yang kita je buat apa pasal? Oh, kita nak mengagung-agungkan agama Islam ni agama rasmi, agama yang ini. Kenapa? Kenapa kita nak agung-agungkan? Kita senyap, tutup mulut cukup. Anak buat apa hambat? Anak semayang untuk korang, semayang untuk korang. Apa dalam surah Muqaddam kata apa? Lakum dinukum walidin. Agama engkau, agama aku. Aku tak sembah seperti mana yang kau sembah, dan kau tak sembah seperti mana yang aku sembah. Engkau, aku. Sebab kita semua, kita kena belajar satu-satu. Baru kita kenal. Ini bukan soal tuduh. Bukan soal mengumpat. Soal mengata. Saudara tengok dalam Quran ada cakap tak? Suruh buat qiyamul lail, buat apa semua. Ada Quran cakap? Tak ada. Dalam hadis je. Hadis riwayat itu, riwayat rawi, riwayat parsit, riwayat pak dia, riwayat macam riwayat. Oh, hadis yang tak pernah kita dengar pun depa dapat tu. Hadis. Aku tahu Nabi cakap dia. Nabi cakap apa yang aku dengar, betul yang aku fikir, aku terima. Kalau Nabi cakap apa yang tak betul aku terima, aku tak ikut. Aku ikut Nabi dia cakap. Nabi dia cakap tadi, katakanlah dia cakap, jangan curilah barang tu. Nanti berdosa lah, Allah marah kan. Betul. Kalau kita curi tadi berdosa. Ada hadis pula mengatakan tadi, boleh curi pula. Tak apalah itu, tak apalah, biar pergi kat dia lah, kita maafkanlah dia. Nabi kata tak boleh, tetap tak boleh. Tak ada siapa boleh ubah Nabi punya cara tak boleh. Tapi sekarang ini banyak hadis dia buat keluar. Itu boleh, ini boleh. Lama-lama apa jadi kita? Apa jadi? Cuba saudara-saudara buka biji mata, buka pintu, buka biji mata, tengok manusia yang dekat dunia, yang kat dunia sekarang. Jadi apa dah jadi? Terang-terang Quran cakap, terang-terang hadis cakap. Hadis yang keluar pula boleh pula dah. Kerana itu, kerana ni, ini tak, ni kerana tak ada. Bila Nabi cakap tak boleh, mesti tak boleh nah. Dia angkat kiri jalan. Macam juga main bola. Budak main bola. Nabi lalu. Saya buka cerita sikit lah. Nabi lalu. Ya Rasulullah, kami main bola ni boleh ke? Nabi tak jawab apa. Nabi tak jawab apa pun. Saya dengar satu ulama dalam Malaysia mengatakan Nabi tak pernah jawab apa pun. Nabi pandang, Nabi senyum, Nabi jalan. Ada hadis mengatakan boleh main bola dah. Saya tak menafikan main bola. Siapa nak main. Saya cerita ni apa yang benar. Banyak perkara yang di zaman Rasulullah, mereka bertanya kepada Nabi. Nabi tak jawab apa. Dia tulis muka, dia senyum, dia angkat kiri jalan. Sebab itu budak muda. Kan aku cakap dia tak boleh terima ya. Bergaduh nanti. Main bola tak boleh apa jadi kita ni. Itu pula nanti dia cakap pada Nabi. Jadi Nabi nak mengelak daripada perkara itu. Nabi senyap, Nabi senyum, Nabi angkat kaki, Nabi jalan. Betul tak betul, buka hadis. Saya cerita sabar sikit. Colek sikit-sikit. Saya tak pandai hadis. Itu saya cerita saudara nah. Saya minta maaf. Kalau dah terenggung, tersentuh peribadi apa, saya minta maaf. Tolong tengok balik hadis tu mengatakan apa Nabi kata ketika anak-anak muda main bola. Bola satu permainan yang al-khalas kena potong leher. Siapa tenang bola tu? Yahudi tenang bola. Kepala tenang bola. Itu mula-mula main bola. Kita dengar cerita tu, kita naik geleman. Pasal al-khalas kata apa? Aku tak kenal Nabi ya. Aku pakai jubah Nabi dia kata. Aku tak kenal ke Nabi. Potong. Tergolek je tu. Kepala sepak main bola. Ibarat begitulah cakap tadi. Saya tak menafikan orang main bola. Siapa nak main? Main bola yang patah kaki,
yang patah sendi, yang terkelak lutut, macam-macam. Akhirnya kaki gantung kat hospital. Hospital ni orang pula tolong buat kerja pula. Di atas kita permainan bola tadi. Kerana kita bersokan. Tapi tahu tak kita bersokan tadi kita pakai kudrat iradat. Kudrat iradat siapa kita pakai tadi? Kita pakai kudrat iradat siapa kita pakai kita main bola tadi? Nah, tolong hitung satu persatu. So, saya cakap, ini sifat dia merangkumi semua. Satu dunia punya maksud. Semua dia merangkumi. Tak payah kita buka hadis, tak payah buka dalil. Tapnya kita dah tahu. Kita dah tahu. Tapi kita tak cakap. Jangan cakap. Senyap. Kau berilmu kan? Kau senyap cakap. Maka ada orang tanya siapa-siapa tanya pada kamu kabarkanlah. Tak ada siapa bertanya, tak payah cakap. Ini tak ada siapa bertanya saya ni. Tak ada siapa bertanya dalam YouTube. Saya boleh buka tadi. Tu pasal saya minta pada ibu tadi. Saya minta pada ibu. Ya ibu, aku minta, aku nak buka. Pasal seluruh dunia tadi dah berkecamuk dah kan. Aku cuba nak buka. Aku minta izin pada ibu. Baru aku buka. Bukan kata aku suka-suka buka, tak ada. 35 tahun saya simpan tu ni ilmu tu. Hari ni ibu saya buka. Hari ni lah lebih kurang lah kan. Saya buka saudara. Bukan cakap lawak, bukan cakap main-main lah. Inilah saudara-saudara nak tengok. Saudara main bola ke, main tenis ke, main football, main apa pun. Saudara tengok kudrat. Saudara siapa yang saudara pakai? Waktu asak. Nah, bagus yang tenang bola. Bagus yang asak terlepas. Waktu main bola mana semayang pula. Tiada ni apa cerita semayang pula tu main bola pula. Tu aku nak main tenis ni, aku nak sepak takraw apa semua kan. Terbang kat angin. Pak, bidai. Saya pun minta takraw dulu. Dulu saya lanun betul, saya cakap betul punya. Apa bidang saya tak masuk. Semua saya masuk punya. Tapi hari ni saudara-saudara tengok saya tadi, rambut pada putih. Kuih-kuih dah tadi. Kata orang tadi, kubuk dah manggil dah. Handuk ceruk hang lagi. Hang tak ubah prinsip hang. Ni ubah prinsip ni. Allah kata hang buat. Aku tunggu hang di hujung lapan besok. Kalau saya sampai. Saya duk tempik tempah orang sedar. Kalau saya semayang, saya sampai. Kalau tak sampai, saya pun terbenam juga. Jadi saya minta pada ibu tadi, tolonglah kan. Tolong jangan matikan saya lagi. Saya nak betulkan lagi. Yang terlepas saya silap, saya tak mau cerita apa lagi dah. Saya benar tak tahu dah. Yang saya buat silap macam saya nak katakan saya perogol. Jahat betul saya dulu. Perogol, pezina. Alang-alang menyeluk perkasam. Saya pakai dulu. Orang tua-tua macam cakap. Alang-alang menyeluk perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Bukan saya cerita kosong. Nak cerita saya tinggi diri. Tak ada. Saya badan kecil lah. Itu pasal tak jumpa ni. Bila jumpa nanti saya diam. Saya perlu tak saya diam. Tapi ingat. Saya punya posip dia kencil tu. Sok punya. Oh. Nanti tuan guru. Nanti Ustaz ulang lagi sekali. Saya tak faham. Dia ulang. Okey saya tulis. Pam, simpan. Balik hafal. Tengok pukul 2, pukul 3 pagi. Saya hafal. Saya tak tidur. Hafal apa jawapan dia tadi. Kerana aku nak cari punca dia tadi. Aku tak semayang pasal apa? Pasal apa aku tak semayang 20 tahun? Sebab aku nak cari punca tak jumpa. Aku tunggu tak habis lagi. Dia cerita lagi bang. Lagi cerita lagi mengasyikkan. Lagi cerita lagi mengasyikkan. Sampai bila aku nak habis? Sampai bila saya nak habis belajar ni Ustaz? Tak habis dia cakap. Saja mewah dia cakap. Tak habis dia cakap. Sampai mati tak habis. Cerita dah habis dah. Dia kata tak habis ya. Dia nak tengok kita nak boleh tahan tak boleh tahan. Saya boleh tahan. Di Terengganu dia pergi buka. Saya tak dapat ikut. Di Kelantan dia pergi buka. Saya tak dapat ikut. Di Melaka dia buka. Saya boleh dapat ikut. Di Johor Bahru dia buka. Pasal saya pindah rumah kat sana Johor Bahru. Johor Bahru tak mana tau. Jalan Muhammadiyah. Masjid Sultan Abu Bakar tadi. Di depan sana. Belakang ada satu kampung. Lorong kubuk lah. Kubuk-kubuk sultan semua kan. Semua itulah. Ada satu jalan. Jalan yang kata aksiden budak-budak naik basikal laju tadi. Yang kena aksiden berapa orang mati dah. Situlah. Situlah tempat saya belajar.
Jalan Muhammadiyah. Nombor 37 ke nombor 30? Nombor saya tak ingat lah. Ada satu rumah itu. Di situ di bawah rumah tu ada satu pondok. Di depan lah, depan rumah ni. Lebih kurang 4 tahun saya duduk itu kot. Banyak juga. Saya kerja Singapura. Saya duduk sana. Pendek kata, tang mana Tok Guru pindah, saya mesti pindah ya. Saya tak kira anak bini saya makan ke tak makan, saya mesti pindah ya. Saya pindah, saya cerita dengan saudara-saudara. Segala barang-barang semua boleh kata relai hilang berlemak. 27 kali pindah, 27 kali pindah daripada Singapura Bedok sampai lah ke Seberang Perai. 27 kali pindah. Saudara-saudara tengok, kalau ada barang lecuk semua habis dah. Saya tak kisah. Saya cakap bini saya, demi kerana agama, aku akan ikut sampai mana guru pergi juga. Itu niat saya. Saya takkan putus niatnya. Betul saya cakap, saya kerja bukan satu toki. Beratus toki. Pendek kata muka saya ni kalau betul-betul ya, akhirat tak berbau lah. Tak berbau muka saya. Tak berbau ya. Ini saja satu jalan. Kalau saya tunaikan janji dia. Kalau saya tak tunaikan janji sifat tadi, habis saya berhabis. Ini saya. Hidup saya. Mati saya. Anak-anak bagi duit sikit-sikit, banyak makan. Ada pakai. Saya bekerja apa, tak bekerja apa, duduk rumah ya. Sebenarnya saya kena sakit lebih kurang 6 tahun dah. 6 tahun setengah lebih kurang lah. Tapi sakit pun boleh jalan. Boleh juga jalan. Boleh jalan juga. Mungkin sekarang lagi dia lumpuh pun saya tak tahu kan. Bila buat masalah saya boleh jalan. Saya boleh sempurna semua. Cuma angkat bawa sikit saya tak boleh lah. Angkat bawa. Pasal apa bila saya jalan, saya sepak saya nak jatuh. Saya dah berjakit juga. Saya kenal lebih kurang 6 tahun lebih lah. Saya kenal. Daripada tahun 95 pun saya kenal. 95 ke 2015 itulah. Saya lupa lah. Lupa ingat. Bukan kata saya serta lebih kurang lah kan. Itu pun saya cakap tadi. Ini ilmu tadi kita kena. Ini la ilaha illallah tadi kita nak mencari kalimah. Nak mencari kalimah tu nak cari kalimah Allah. Okey, Nabi kata aku dah jumpa kalimah Allah. Macam nak buat? Tunggu dia. Tunggu. Istina' dengan istikar ada lagi. Habis istina' istikar baru kita baca kitab. Saya dah rakam sikit-sikit. Saya lepas dah duduk sikit-sikit lah. Bab baca sifat semua. Saya ni lah. Tak apa cakap. Saudara fikir tengok. Ini yang saya cakap. Ini jalan kalau saudara-saudara saya cakap saya. Kalau saudara tak mau ambil berat, tak mau ambil perhati, saya tak boleh buat apa lah. Saya hanya ketiak saya dapat menunjuk ilmu saja. Nak mencari Allah Ta'ala tadi. Bukan satu. Bukan. Cuba kita fikir tengok. Bila kita kata dia saja, kita mau tak ada. Macam mana saudara-saudara fikir tengok. Kita mau tak ada, baru dia ada. Kalau kita ada conggok macam ni, dia tetap tak ada. Ya. Kita fikir macam tu cukup. Aku nak mencari Allah tadi, aku mesti tiada, Allah berada. Cuba saudara fikir. Macam mana saudara nak buat? Sembahyang sama juga. Apa sama juga. Jadi, cakap inilah saja pakcik dapat sambung cerita itu hari pasal bab ni apa nama ni ilah Allah tadi. Bukan tak tunjuk tadi tunjuk. Tapi ini apa nama handset tadi tak pi tunjuk tangga mak tu. Hidup tantu ya. Jadi hari ni pakcik sambunglah balik bagi habis. Lagi sikit hari kita cerita bab istirna dengan istikar. Dia bagi dua. La ilaha illa Allah. Bagi dua lagi. Istirna dengan istikar. Saya tunjuk sikit papa hitam. Ini istirna, istikar. 9 sifat, 11 sifat. Kat sini pada kalau saudara beli kat kedai, istirna, istikar semua dekat sini. Semua cerita dekat sini. Tapi cerita yang satu persatu tak ada lah kan.
Ini cerita cukup bagus juga ni. Macam ni dia buat pun. Dia bawa foto state skepin. Tengok kat sini ya. Rukun iman, percaya pada malaikat, percaya hari kiamat, percaya rasul, pada kadar lah kadar semua kan. Okey, hari kiamat pun ada sini. 25 rasul yang kita mesti percaya. Sekian. Ini syahadat semayang, zakat, fitrah, puasa, haji, rukun Islam 5 perkara. Pada kat sini dah. Ni cara nak semayang pula tadi. Fardu, ta'arat, tak apa benda lah kan. Semua dekat sini. Ini pun ada lagi. Kecil-kecil semua ni. Semua boleh dibaca. Tak payah kita. Tu saya cakap, kalau saudara-saudara ada lah bab sifat 20 kan. Saudara tengok kat buku, saudara tengok saya cakap. Betul tak betul? Baru saudara dapat fikir. Oh, rupanya Cik Usut cakap macam ni. Dia ni masuk pikuk ni, dia ni masuk pikuk ni. Oh ya. Pasal kita duk cari daripada lepas pada zaman Nabi sampai hari ni manusia sehanyut-hanyutnya. Tinggal lagi mati tadi, Allah tak tunjuk. Dia tutup hijab kita. Kalau Allah tunjuk, aku cerita aku dah mati, aku nak balik main cerita kat hamba. Oh dahsyat mati, dahsyat. Pasal aku tak boleh. Bab mati ni, bab saya tak tahu. Terus tanya saya, bab mati saya tak tahu. Saya tahu bab semayang. Bab ini fardu yang dituntut. Semayang fardu, semayang yang dituntut. Semayang sunat tak kira. Tapi semayang sunat macam ni kita pakai lah. Pakai macam ni juga. Sunat rawatib lah, sunat apalah. Saya pun nak cakap, tak apa nak pandai lah. Segala macam yang sunat. Jadi itu saya cerita tadi. InsyaAllah minggu depan ataupun minggu lagi sekali ke apa ke. Tak ada apa, besok lusa saya buat. Kalau anak saya main, anak saya tulis semua siap. Okey, saya buka cerita. Cerita ni tadi untuk anak-anak saya yang ada di luar negeri. Luar negeri bukan luar Malaysia. Mereka duduk Kuala Lumpur ya pun. Kan? Okey. Mereka tengok yang ni cukup. Mereka tak belajar saya dah. Mereka tengok yang saya cakap ni cukup lah. Dalam YouTube. Jadi untung pada anak-anak saya. Macam mana dia belajar, dia buat kerja. Anak perempuan saya buat trailer lah. Anak perempuan pakcik seorang buat trailer di Kuala Lumpur. Di Port Klang. Saya buka cerita. Anak perempuan saya comel orang dia. Dia buat trailer di Kuala Lumpur. Anak laki-laki seorang buat trailer di Kuala Lumpur, di Port Klang juga. 2. Seorang lagi dibuat di Bandar Kuala Lumpur. 3. Seorang lagi meniaga. Dua perempuan dah kahwin. Dia ikut laki dia. Pi lah. Saya tak kisah. Hang belajar ilmu ni, hang tak belajar ilmu ni, saya tak kisah. Pandai-pandai hampa hidup. Kemudian saya kata, saya buat trailer ni dalam Malaysia tadi. Kelantan, Pahang, Terengganu, Pening, Perlis. Saya buat trailer dengan anak saya. Pas bagi anak saya bawa. Okey, hang bawa seorang. Aku balik. Bukan tak larat, tapi dia kalau dulu boleh bawa 4 jam, 5 jam, 8 jam. Sekarang tak boleh dah. Dia cepat nak mengantuk. Dia cepat nak hayal kan. Tak apa. Daripada hayal aku dengan orang, bebek hang bawa tak apa. Bawa trailer 40 kaki kontena. Bukan cakap handal, tidak. Sebab saya pemandu, bekas pemandu. Saya ajak anak saya satu persatu ilmu pemandu. Anak boleh besok, hang boleh lah gaji yang sikit lah kan. Boleh lah cara nak hidup kan. 1,000 ke 2,000 gaji 3,000, 4,000, 5,000 gasak je lah. Hang pandai-pandai hang lah kan. Anak jantan saya tak ajak buat trailer. Saya ajak buat kereta ya. Tapi dia pandai buat trailer. Dia buat trailer juga. Di Port Klang.
Dua-dua pok Kelang. Tapi tak sama toki. Cerita sikit lah, saudara kan. Rempah ratus hidup saya. Bukan saya kecil anak. Saya lanun, besar punya lanun. Soal gangster saya cuci tangan. Saya tak mau lagi dah. Sebab itu semua mengarut je tu. Semua mengarut. Masa kau muda, kau kuat, kau boleh tumbuk orang, kau boleh terandang orang. Ha? Kau boleh pukul orang. Boleh. Masa kau nak tua, nak mampu esok. Satu nak muda main sepak hang jatuh tenda pekang. Itu salah. Tapi siapa nak main gangster, main. Saya tak kisah. Itu dia PW. Saya tak tahan. Saya cerita saya je. Saya berhenti gangster tak telah saya. Tahun 80. Tahun 88, 89. Saya berhenti cuci tangan. Lepas tu saya tak boleh masuk Singapura. Bukan tak boleh masuk Singapura, boleh masuk Singapura. Sebab saya cukup takut jumpa orang sana. Alamak, memang teruk dia. Saya lari kat Bukit Terus. Singapura Causeway tadi. Antara sempadan, jalan sempadan. Okey, dia bertar. Singapura bertar sampai tani. Johor bertar tapi bukan kata berlopak, tak ada. Dia bertemu. Saya berhenti motor saya, tayar depan berhenti di tanah Malaysia. Tayar belakang saya berhenti di tanah Singapura. Saya tulis kepala saya ucapkan Assalamualaikum Singapura, terima kasih banyak kerana hang tolong aku. Aku ada kat negeri hang. Aku terbuka hijab aku, terbaik. Aku dapat ini ilmu. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya bagi salam semua, tengok ikan tu. Baru saya start motor, saya jalan. Begitu cara tertib kita. Jahat-jahat juga. Tertib ada juga. Kalau cakap makan darah tadi, tak banyak lah. Lebih kurang 3-4 nombor kot. Kacau darah minum. Itu saya minum. Masuk gangster. Sekarang ni ada kat Malaysia seorang ni, apa nama? Siapa nama dia tu, yang daripada Orchard Road, gangster. Tanya dia betul tak betul? Tak cakap bohong lah. Tapi semua tu mengarut. Buat masa lah. Duit tak dapat banyak mana pun. Duit tak dapat banyak mana. Gaduh orang hari gaduh. Pisau, belati, botol semua terbang macam-macam lah. Habis tak kena mampu eh. Kita buat gangster. Saya masuk. Semua saya masuk. Tapi duduk dengan orang tadi, segala hara-hara semua kita kena masuk. Kita tak masuk, kita tak boleh hidup. Kita member nak banyak. Pun kita boleh hidup. Jadi, bila saya jumpa ilmu tadi, di Bedok saya jumpa, nombor 37 Jalan Haji Salam. Tempat mula-mula saya belajar. Jalan Haji Salam, Bedok. Bila terbuka saya, pasal apa saya tanya Tok Guru tadi. Dekat-dekat tak orang belajar lah tu, dekat-dekat tak orang belajar. Ustaz, saya nak tanya penghabisan. Kalau Ustaz nak marah pun Ustaz marah, Ustaz tak marah pun tak apa. Ustaz tak marah, saya belajar. Kalau Ustaz marah, saya balik. Saya tak belajar lagi dah. Apa aku nak tanya? Saya nak tanya Ustaz satu je. Kenapa Allah Ta'ala jadikan saya kat muka dunia ni? Dia cakap, kau tanya boleh tahan je orang tanya ni. Ada orang tanya lebih dahsyat dari ni pun dah. Tapi tak tanya macam kau tadi. Ini dah sentuh ni cakap. Tak apa dia cakap. Kalau saya tahu saya hidup nak kena susah, nak kena belajar, nak kena teroka, nak kena ilmu, nak kena itu ini, saya tak mau hidup. Saya tak minta lahir kat sini. Saya tak minta hidup ni. Saya tumbuk simen saya belajar saya tumbuk. Ini hari saya marah betul saya cakap. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan aku? Allah Ta'ala nak pukul aku, nak sepak aku, sepak. Aku cakap, aku tak kisah. Aku nak biar macam tu ya. Hang tanya bagus, dia cakap, bagus. Tak apa. Hang duduk pelan-pelan. Sekali lagi hang tengok pita yang tunjuk. Dia tunjuk satu-satu daripada saya. Daripada saya dilahirkan, sampai Nabi. Sampai Nabi dia tunjuk. Aduh, saya cakap. Aku rasa aku tanya dia tak boleh jawab dah. Dia boleh jawab pula orang tua ni. Puaka betul. Haram jadah betul. Maki. Tapi tak maki je depan-depannya kan. Maki kat dalam lah.
Puaka tu. Ingat apa dia terror kan? Tak apa. Tak apa. Dia tunjuk satu-satu. Sampai pada Nabi baru saya fikir saya nak hantar kepala saya kat batu, kat dinding lah kan. Tapi saya fikir kalau saya hantar pun saya bodoh juga kan. Buat apa no? Ni dia tunjuk betul ni. Baru saya tunjuk tangan. Mulai hari ni Ustaz, saya minta maaf. Saya maki hamun Ustaz. Saya minta maaf kat dalam saya. Hari ni saya belajar. Hari ini saya nak belajar. Betul-betul saya nak belajar ni. Saya belajar betul-betul Imna. Kalau kira belajar ni tadi, boleh katakan duit judi saya. Saya belajar agama dengan duit judi. Saya cerita saudara. Saya pergi main poker tadi. Ni, bubuh botol kat belakang, botol kosong kat belakang ni. Botol FN. 7 biji, teracak kat belakang. Buka selok, buka zip, masuk botol FN. Nah, tak sini. Okey, tikam. Nampak tikam-tikam. Saya betul punya jahat, bukan kata main-main punya. Perempuan sundal. Perempuan sundal. Kampung Wak Tanjung. Kampung Wak Tanjung. Sekarang dah pecah habis semua dah. Saya perempuan, saya simpan satu perempuan. Hilang stres, saya simpan satu perempuan. Saya makan duit lenyak saja. Saya makan duit lenyak saja. Lebih daripada itu saya buat pergi belajar agama. Agama saya akan tuntut sampai saya mati. Saya akan tuntut ini ilmu punya. Begitu perasaan kat diri saya. Bukan main-main punya. Bukan tak tahulah. Tu pun saya cakap, saya boleh dapat ini ilmu tadi, saya heran. Betul-betul saya heran. Kalau tak ada pertolongan daripada Allah dan Rasulnya, saya tak jumpa ni ilmu. Saudara-saudara tengok dekat Malaysia ni tadi, berapa juta orang ada. Adakah orang bercakap macam saya tadi? Saya cakap terang-terang, adakah orang bercakap macam saya? Buka bab sifat dengan maki hamun semua. Allah kata tak apa. Hang nak maki hamun, makilah apa pun. Andalan. Hang buat kerja hang. Aku tak tahu sayang. Hang buat kerja hang. Saya buat kerja saya. Bila sampai dah balik kat sini, dah kena sakit macam ni semua dah, barulah fikir. Tak boleh jadi. Baru buat semayang lah. Dalam beberapa belas tahun ni lah, baru buat semayang. Congit. Buat. Hari ni saya pakai lah baju semayang kan. Balik nak tukar lah. Saya pakai lah. Maisak tadi. Ini bicara kita dengan Allah. Allah depan kita, aku nak sembah dia. Bicara tak mau bicara umum, bicara ramai-ramai, sembahyang jemaat, sembahyang tarawih, semua tak mau kira. Kita bicara antara aku dengan Allah saja. Macam mana sekarang? Hang kata hang ada, aku mesti tiada. Macam mana cara aku nak tiadakan? Macam mana aku nak tiadakan diri aku? Diri aku yang sentiasa melanatkan kau tadi. Yang sumpah Allah Ta'ala macam tu, macam ni semua. Kutuk Allah Ta'ala semua. Tapi aku tak mati lagi. Kerana dia sayang. Dia masih sayang pada hamba-hamba dia. Dia buka satu ilmu. Kalau nak selamat diri hang, ini hang ikut. Kalau hang tak mau selamat, aku tak boleh buat apa. Cerita aku dah habis kat sini. Kita bukan bicara banyak. Nak mati pun kita seorang juga. Nak mati pun kita, ni ada ajak ngucap dah, ajak ngucap. Nak ajak ngucap apa, telinga dah pekak semua habis dah. Semua Allah Ta'ala dah rampai kuasa habis dah. Sama masakan kuda iradat, semua Allah Ta'ala dah rampai dia. Dah rampai dah. Tinggal mulut tu kumut-kumut ni lah. Dia bercakap. Allah tak tutup hijab lagi tu. Senyum apa tu, kita senyum, dia senyum. Tadi tulis-tulis tengok mati dah. Yang ni kita takut. Kita takut yang tu. Pasal apa? Saya kena ini sakit pun. Tengah duk cakap lelok, tengah makan cakutiau. Tengah-tengah dah makan cakutiau. Apa ni? Tetap kepala lembik jatuh meja. Budak main angkat. Bawa pergi hospital. Itu je. Kalau dia nak kena tadi, kalau kuasa kalau dia nak rentap kita, alamak. Tu saya cakap makan. Bak ni, tu pun saya takut.
Nak cari tempat mati. Ni belajar nak cari tempat mati ni. Kita belajar ni cara nak cari tempat mati. Tu pasal lah kita akan belajar serah jiwa raga kita. Mana apa jiwa raga tak serah. Tujuh sebab mana kita akan serah balik kat dia. Dia nak pakai. Bukan lama nak pakai, aku nak pakai sekejap mana dia. Waktu kita angkat takbir tadi. Itu bicara bab lain lah kan. Bicara bab lain. Apa ada jiwa raga kita ni? Cuba kita tengok. Kita pergi terendung kat cermin. Apa yang boleh berfungsi di dalam tubuh aku tadi. Melainkan 7 lubang ni lah. Dia duduk kat 7 lubang ni. Itu yang berfungsi semua. Nak bunuh diri, nak gantung diri, nak apa-apa. Semua itu juga. Tu saya cakap, saya sudah fikir lah ya. Fikir. Bukan cakap main-main. Yang ni cakap betul-betul. Kalau saya ada cerita betul-betul macam ni, kalau saudara tak percaya juga, bukan saya suruh ikut, tidak. Saya suruh dengar dulu ya. Beli dekat kedai, ada jual. Kalau tak ada, telefon dengan saya pun saya boleh bagi. Saya bagi percuma ya. Bisa foto stik dia kau 3 kupang, 4 kupang pun. Orang cakap Penang lah kan. 3 kupang, 4 kupang. Saya boleh bagi. Tak cukup saya bagi foto stik lagi. Boleh bagi besar, boleh bagi kecil. Ini tunjang saya bawa daripada Singapura. Segala khazanah dalam rumah saya ni mengenai bab agama semua daripada Singapura. Ini khazanah dia. Saya angkat tunjukkan saudara sikit. Ini lengkap semua lengkap. Apa nak cari semua dalam ni. Saudara telefon saya boleh hantar. Saya boleh bagi percuma. Tak minta duit. Oh, saya nak kembangkan ni ilmu. Tak, saya tak kembangkan. Saya nak cerita lah. Ada saudara fikir boleh terima, ambil. Tak boleh terima, tak payah. Bukan saya nak kembangkan ilmu, tak ada. Ilmu kali kembang. Tak boleh. Kita pergi cerita sana, kita pergi cerita sini, kita masuk YouTube sana, kita masuk YouTube sini. Apa nak buat? Kita kena cerita kat orang satu persatu. Bagi orang tengok. Oh betul macam ni rupanya. Oh tak betul macam ni rupanya. Jadi orang dapat pilih. Mana satu pengajaran yang bagus? Memanglah saudara tengok dan tak pukang. Saat ni gambar ni pula, gambar ni pula. Saya pun tak, fikiran saya pun tak putung-punang. Saat ni saya rakam ni saya tak masuk. Saat ni saya rakam ni saya masuk. Saya tinggal. Ni saya masuk. Itu. Jadi satu hari ni saudara susun betul. Tengok betul pelan-pelan. Saya cakap memang kasar kan? Cakap saya memang kasar. Bos sudah pilih. Okey ni, aku tengok ini. Macam mana dia bercakap? Baru saudara dapat. InsyaAllah. Kita akan sambung di minggu depan. Istinak dengan istiqar. Saya akan buka habis-habisan. Kalau izin saya tadi, insyaAllah saya buka. Jadi, cakap itulah saudara, sejam lebih saya cakap ni pun. Tak boleh masuk, tak lah kan. Terima kasih banyak. Dengan akhir kata, dengan ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.